pelajar, bab seterusnya yang cikgu nak ajar ialah berkaitan dengan penyelesaian segitiga. Soalan penyelesaian segitiga, dia boleh tanya dalam kertas 1 serta kertas 2. Jadi kalau pelajar dapat menyediakan diri tentang pelajaran bab penyelesaian segitiga, dapat manfaat yang banyak. Kerana kertas 1 ada soalan, kertas 2 pun ada soalan juga. Okay, now kita lihat satu contoh soalan kertas 1. Soalan kertas 1 ini dia kata, Raja menunjukkan segitiga PQR. Okay, dia berikan kita segitiga PQR. Dia kata, hitungkan sudut cakar bagi PRQ. So, kenal pastikan di manakah kedudukan sudut cakar tersebut berada di sini. This is where the angle is located. So, sudut itu adalah di bahagian ini. So, macam mana kita nak cari sudut? Lihat maklumat yang diberikan. Dia kata, ada satu sudut dan dua sisi diberikan. 50 darjah bertentangan dengannya, ada sisi diberikan. 8 bertentangan sudut yang kita nak cari. Maka kena pilih apakah formula yang paling sesuai sekali. Sama ada kita nak gunakan formula rumus sinus atau rumus cosinus ataupun luas. Terus luas tak sesuai untuk soalan ini. Rumus cosinus hanya boleh gunakan kalau kita ada satu sudut dan 3 sisi dan sebagainya. Tapi dia hanya 2 sisi sahaja. Yang paling sesuai ialah rumus sin tersebut. So, mengikut rumus sin, apa yang dia nak? Dia nak kita cari sudut. Okey, jadi kita buat macam ni. Sudut di atas. Saya akan tuliskan sin R bahagi sisi yang bertentangan dengannya. Iaitu 8 cm sama dengan sin 50 bahagikan dengan 6.5 cm. Okey, pada masa yang sama, 8 saya boleh pindah ke sebelah kanan. Bila saya pindah, bahagi akan jadi darab. Maka tinggal sin R sebagai 8 darab sin 50 bahagikan dengan 6.5. Now, sin 50 kita dapatkan nilai tersebut daripada kalkulator. 8 darab sin 50. So, sin 50 jawapannya ambil 4 tempat perpuluhan saja. 7660 bahagikan dengan 6.5. Bila kita selesaikan 8 darab 0.7660 bagi 6.5, dapat jawapan sebagai 0.9428. Ini merupakan nilai bagi sin R. Tapi kita nak R. So, jadi kena tekan shift sin 0.9428. Apa dia? Shift sin 0.9428. Bila kita tekan kalkulator dan dapat nilai sudut, remember sekali lagi, yang itu merupakan sudut asas kita. Alright? Selalunya bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat sudut kecil kurang daripada 90, sudut tirus. Ini kita akan dapat sebagai 70.53 darjah. So, 70.53 sudah sah bukannya sudut cakar. Jadi, apakah sudut cakar dia? Sudut cakar yang sesuai ialah di sukuan kedua. 70.53. Apakah sudut sebenar daripada kosong sehingga nilai ini kita dapat sebagai 109.47 darjah. Maka sudut cakar cakar R PRQ. So PRQ adalah 109.47 darjah. Ini merupakan jawapan bagi soalan pertama. Soalan kedua pula dia kata, lakarkan dan labelkan sebuah segitiga yang berlainan daripada segitiga PQR pada raja di atas dengan keadaan panjang PQ dan PR serta sudut PQR dikekalkan. Bila ada soalan berbentuk macam ini, pelajar perlu ingat keadaan ambiguous sahaja. So, keadaan ataupun segitiga ambiguous ini merupakan satu segitiga yang dapat kita bentuk macam ni. So, panjang PR, panjang terpendek yang perlu diubah. Bukan panjang yang besar, yang antara 8 dengan 6.5. 6.5 merupakan nilai yang lebih kecil. So, maka kita alihkan garisan PR ini. So, pengalihan ini garisan CR kita panjangkan sikit. Dan PR kita ubah macam ni. So, tuliskan sini R pelengkap. Tuliskan R pelengkap. Nilai ini masih sama lagi, 6.5 cm. Dia akan membentuk macam segitiga kaki sama. So, jadi segitiga baru kita lukiskan pada raja yang diberikan. Maka tunjukkan pada raja tersebut. Di manakah bentuk mereka. R perlu diubah kepada R pelengkap. Baru betul. Soalan C. Jika panjang PR dikurangkan manakala panjang PQ dan sudut PQR dikekalkan,
hitungkan panjang PR. Sometimes ada kalanya dia akan sebut ini panjang yang terpendek, jarak terpendek mereka. So, jadi kalau nak buatkan segitiga, you hanya boleh bentukkan segitiga sebegini rupa. Apa dia? Sudut Q dikekalkan, panjang PQ dikekalkan, maka you hanya boleh bentukkan satu garisan yang mana berserenjang dengan garisan CR tadi. Alright, yang garisan dipanjangkan tadi ya. So, ini masih kekal 8 cm, sudut masih kekal 50 darjah. Inilah panjang yang perlu kita cari. So, dengan ini, cuba fikirkan apakah formula yang sesuai dalam trigonometri, sin, cos atau tangent. Kalau saya bertentangan dengan hipotenus, yang paling sesuai ialah sin. Jadi saya gunakan sin 50. Sin 50 darjah sama dengan nilai bertentangan bahagi nilai hipotenus. Pindah 8 ke sebelah kiri. So dapat 8 kali sin 50 sama dengan X. Jangan cuba elakkan penulisan sin 50 darab 8. Ada kalanya kita boleh buat kesalahan. Kita akan darab 50 dengan 8. So, kita akan darab yang itu dahulu. Jangan cuba elakkan kesalahan seperti rupa. Letak nombor yang kita pindahkan di hadapan sebutan trigonometri tersebut. Sin, cos atau tangent. Dengan ini, kita boleh elakkan kesilapan. Okey, X sama dengan 8 darabkan dengan sin 50. Apa kita akan dapat? Kita akan dapat 6.13 cm. Itulah panjang terpendek yang dapat kita bentukkan. Dengan adanya garisan yang berserenjang ini, hanya satu bentuk segitiga sahaja yang boleh kita buat. Tak ada dua segitiga. Macam situasi yang pertama, situasi ambiguous, kita boleh buat dua bentuk segitiga. Satu merangkumi sudut tirus, yang satu lagi pula merangkumi sudut cakar tersebut. Okey, ini adalah satu contoh penyelesaian soalan segitiga ini. Okey, soalan seterusnya. Koordinat geometri. Satu soalan yang mana ramai pelajar suka buat kerana soalan yang mudah. Jadi bila dapat soalan macam ni, wajib dapatkan markah penuh. Alright? So now, tengok soalan ini. Dalam raja di atas, P, Q dan R ialah 3 titik pada garisan 2Y campur X sama dengan 4. Jadi bila persamaan diberikan, cubalah kita tuliskan 2Y tolak X sama dengan 4. Inilah persamaan garisan tersebut. Dengan keadaan PQ nisbah QR, dia kata 1 nisbah 4. So, langkah pertama, soalan pertama, carikan koordinat bagi P. So, P kedudukannya ialah pada paksi Y. Persamaan telah diberikan. So, koordinat dikehendaki terletak pada paksi Y. Ingat, pada paksi Y, nilai X adalah sifar. So, gantikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan tersebut. So, kita dapat 2Y tolak X sama dengan 4. Bila X sama dengan 0, tempat X gantikan dengan 0. 2Y tolak 0 sama dengan 4. So, ia akan dapat apa dia? 2Y sama dengan 4. Maka Y sama dengan 2. Setelah dapat 2, jangan biarkan jawapan seperti rupa. Sebab dia minta kita tuliskan koordinat bagi P. Kalau koordinat, mesti kita tulis nilai X serta nilai Y dalamnya. Maka koordinat P ialah 0,2 letak dalam kurungan. Baru jawapan lengkap. Kalau hanya nyatakan nilai 2 sahaja, salah. Okay, now soalan kedua. Persamaan garis lurus yang melalui titik Q dan berserenjang dengan PR ini. So, jadi kita nak cari persamaan. Kalau nak dapatkan persamaan, dua maklumat adalah diperlukan. Satu, kecerunan. Yang kedua, koordinat. So, jadi kalau berujuk kepada gambar raja di atas, dia nak kita lukiskan satu, dapatkan persamaan satu garisan yang mana melalui titik Q. Tapi berserenjang dengan garis PR tadi. Kalau ada perkataan berserenjang, maka kena fikirkan penggunaan formula M1, M2 sama dengan negatif 1. So, ingat ya, kalau ada perkataan berserenjang, ingat formula tersebut. Jadi, nak dapatkan formula tersebut, untuk apa kita gunakan? Untuk cari kecerunan garisan yang kedua ini. So, untuk cari kecerunan garisan kedua, kecerunan garisan pertama perlu diketahui. So, untuk itu dia berikan kita dua koordinat. Ini jawapan bagi nombor 2. Nombor 2, okey. Koordinat pertama ialah 2, 3. Koordinat kedua yang kita peroleh tadi adalah 0, 2. Labelkan X1, Y1, X2, Y2.
Dapatkan keceronan pertama dulu, iaitu nilai 3 tolak 2 bahagi 2 tolak 0. So, 3 tolak 2, 1 bahagikan dengan 2. Maka keceronan garisan pertama ini, iaitu M1 adalah 1/2. Dah dapat 1/2, maka katakan keceronan garisan yang kedua ialah M2. Apakah formula perlu kita gunakan? M1 darab M2. Okey, M1 darab M2, jawapan mesti negatif 1. M1 sudah dapat sebagai 1/2. Darab dengan M2 dapat negatif 1. Maka M2 saya adalah negatif 2. Pindah 2 ke sebelah kanan, darabkan dengan negatif 1, dapat negatif 2. Setelah kita peroleh nilai M2, maka baru tuliskan formula dia. Y tolak Y1 sama dengan M darab X tolak X1. Ini adalah formula untuk mencari persamaan garis lurus dalam matematik. Cuba elakkan penggunaan formula Y sama dengan MX campur C kerana ini adalah bab geometri koordinat. Dalam bab ini, kita telah diperkenalkan dengan penggunaan formula ini. Inilah yang perlu kita buat. Kalau kita gunakan Y sama MX campur C, bermaksud teknik yang diajar dalam bab ini tidak digunakan dan you boleh kehilangan markah dalam penggunaan formula. So, jadi kita kena gunakan formula yang diperuntukkan dalam setiap bab tersebut. Kalau bab lain, mungkin kita boleh gunakan Y sama dengan MX campur C. Tapi dalam bab geometri koordinat, formula ini memang diajar. Alright, so maka perlu kita gunakan formula ini. Dalam formula ini, apa yang perlu kita gantikan? 3 perkara. Nilai X1, Y1 serta keceronan. Iaitu, pilih mana-mana satu koordinat. Katakan saya pilih 02. So, Y tolak 2 sama dengan negatif 2 darab X tolak 0. Buka kurungan ini, dapat darab negatif 2X campur 0. Tak payah tulis 0. Pindah 2 ke sebelah kanan. Y sama dengan negatif 2X tambah 2. Ini merupakan persamaan garis lurus yang berserenjang dengan garis PR tetapi melalui titik Q. Kita sudah jawab soalan yang kedua. Soalan ketiga pula lebih menarik lagi, iaitu koordinat bagi titik R. Biasanya dia akan tanya kita cari koordinat Q. Tapi bagi soalan ini, dia kata cari koordinat bagi titik R pula. So, jadi biasanya bila ada soalan yang berkaitan dengan nisbah, cikgu akan gunakan kaedah yang terbaru, iaitu kaedah macam ni. Cikgu akan lukiskan satu garisan dahulu. Masukkan semua koordinat yang diberikan. Okay, dia kata ada titik P. Kita dapat 0, 2. Ada titik Q, iaitu adalah 2, 3. Double check. So, 2, 3. Okay, koordinat ni adalah 2, 3. Tulis sini 2, 3. Yang kita perlu cari adalah koordinat R. So, koordinat yang perlu kita cari, labelkan sebagai X dan Y. So, X dan Y. Nisbah telah diberikan. Apakah nisbah tersebut? Dia kata PQ nisbahnya ialah 1 bahagian, right? 1 kepada 4 bahagian. Ini adalah nisbah tersebut. Sekejap. Okey. Ini adalah nisbah yang telah diberikan, iaitu PQ nisbah QR ialah 1 kepada 4. So, saya akan gantikan. So, P ke Q nilainya 1 dan Q ke R nilainya 4. Cikgu akan tuliskan nisbah mereka 1 di atas, 1 di bawah. Memudahkan kita menjalankan pendarapan. So, nilai 1 kita darab dengan koordinat di atas. Nilai 4 kita darab dengan koordinat di bawah. So, apa kita akan dapat? Kedua-duanya kita darab dengan 1. Dapat balik X dan Y. Yang ini pula, kedua-duanya kita darabkan dengan 4. So, darab 4 dapat 0 dan juga 8. Now, seolah-olah kita nak mencari koordinat bagi Q. Maka, Q akan jadi, ambil 0 campur X bagikan dengan jumlah nisbah mereka. 1 campur 4, iaitu 5. 8 campur Y bagi 5 juga. Jumlah nisbah mereka. Koordinat Q kita telah diberikan sebagai 2, 3. So, tuliskannya sebagai 2, 3. Okey, 2, 3 sama dengan X per 5, 8 campur Y per 5. Setelah itu, bandingkan kedua-dua bahagian. So, bila kita bandingkan, nilai X kita bandingkan. Koordinat X kita bandingkan koordinat X. So, X per 5 sama dengan 2. Maka nilai X saya ialah 10. Nilai Y pula, 8 campur Y per 5 samakan dengan 3. Pindah 5 ke atas. Jadi darab.
So, dapat 8 campur Y sama dengan 15. Maka jawapan Y saya adalah 7. Setelah dapat nilai Y sebagai 7, maka koordinat bagi R adalah 10, 7. Alright, tuliskan ha. Koordinat R. Koordinat R ialah 10,7. Tutup dalam kurungan. Ini cara untuk mendapatkan koordinat satu point jika nilai nisbah diberikan. So, soalan macam ni sangat penting untuk SPM. So, pelajar perlu menyediakan diri dengan membuat lebih banyak latihan dalam bentuk soalan sebegini ya. Okey, kita jumpa lagi dalam soalan-soalan yang lebih susah lagi. Okey. Ya, pelajar. Sekarang kita akan buat satu lagi soalan yang mana bentuk lazim juga dalam SPM, iaitu bab janjang. Okey, bab janjang. So, bagi bab janjang hanya ada lebih kurang 4 formula utama sahaja. So, ingat ya, janjang ada 2 jenis, janjang aritmetik dan juga janjang geometri. Janjang aritmetik 2 formula, janjang geometri 3 formula, tapi 2 yang biasa kita akan gunakan. So, now bila kita dapat soalan janjang, langkah pertama yang pelajar perlu buat ialah kenal pastikan apakah janjang yang dipertimbangkan. Sama ada janjang aritmetik ataupun janjang geometri. So, bagi soalan ini ya, dalam satu janjang aritmetik, sebutan keempat, dia nyatakan janjang aritmetik. So, kita kena tahu, oh, janjang aritmetik. Maka fikirkan formula bagi janjang aritmetik. Formula ini juga akan diberikan dalam kertas rumus. So, dia kata, sebutan keempat ialah 23 dan sebutan ke-8 ialah 71. Soalan A, carikan sebutan pertama dan beza sepunya. So, pelajar perlu pandai mengeluarkan maklumat daripada soalan. Misalnya, sebutan keempat. Okay, sebutan yang keempat ialah 23. Sebutan, that means T. Sebutan keempat ialah 23. Maka sebutan ke-8 ialah 71. Sebutan ke-8 ialah 71. Okay, dia adalah 2 maklumat yang diperuntukkan. Soalan nak kita cari apakah sebutan pertama dan juga beza sepunya mereka. Nah, bila ada soalan nak kita cari sebutan pertama dengan beza sepunya, that means 2 pemboleh ubah perlu kita cari. Bila 2 pemboleh ubah perlu dicari, wajib persamaan serentak. Kalau kaedah persamaan serentak, kita perlukan 2 persamaan. Kalau 2 persamaan diperlukan, dia berikan kita 2 maklumat. So, keluarkan maklumat tersebut, kemudian tuliskan persamaan yang sesuai, gantikan mengikut kedudukan mereka. So, olehkan sebutan telah diberikan, maka saya akan tuliskan formula sebutan bagi janjang aritmetik. Tn sama dengan A campur N tolak 1 darabkan dengan D. Ini adalah formula tersebut. So, daripada formula, sebutan keempat diberikan sebagai 23. Bermaksud nilai N saya adalah 4, iaitu A tambah 4 tolak 1 tutup kurungan darab D mesti kena dapat 23. Okay, now cuba ringkaskan dalam kurungan. A tambah 3D, jawapannya 23. Pindah 3D ke sebelah kanan, jadikan A sebagai perkara rumus. A sama dengan 23 tolak 3D. Jadikan sebagai persamaan nombor 1. Nah, maklumat kedua. Maklumat kedua ialah T871, iaitu T8 sama dengan 71. So, gantikan A tambah 8 tolak 1 darabkan dengan D sama dengan 71. A tambah 7D sama dengan 71. Inilah persamaan kedua. Ganti persamaan 1. Ganti persamaan 1 ke dalam persamaan 2. So, di mana jua ada A, gantikan dengan 23 tolak 3D. Maka, 23 tolak 3D letak dalam kurungan, tambah 7D sama dengan 71. Buka kurungan, tolak 3D tambah 7D sama dengan 71. Nah, pindah 23 ke sebelah kanan, selesaikan yang dua ini, dapat 4D. So, 4D sama dengan 4D sama dengan 4D sama dengan 71 tolak dengan 23.
So 4D sama dengan 48. Maka nilai D ialah 48 dibahagikan dengan 4. Jawapannya 12. Setelah kita perolehi nilai D, maka gantikan D dalam persamaan 1 untuk dapatkan nilai A. Bila D sama dengan 12 dari 1 dari persamaan 1, A sama dengan 23 tolak 3 kalikan dengan 12. So 23 tolak 36. Jawapan negatif 13. Ini adalah jawapan bagi A. A adalah negatif 13 dan D adalah positif 12. Ini beza sepunya mereka. Nah, setelah kita perolehi nilai A dan nilai D, soalan kedua dia kata, cari hasil tambah 20 sebutan pertama bagi janjang ini. So, yang dia nak kita cari ialah hasil tambah. Kalau hasil tambah, apakah formula bagi hasil tambah? Formulanya ialah Sn, iaitu Sn sama dengan N per 2 kurungan 2A campur N tolak 1 tutup kurungan darab D. Kalau S20, ianya akan menjadi 20 bahagikan dengan 2. Sebab N adalah 20 darab 2. A kita sudah dapat sebagai negatif 13 campur N sekali lagi 20 tolak 1 darabkan dengan D 12. Okey, nah perbudakan dapat 10 darab negatif 26 campur. Yang ini adalah 19. 19 darabkan dengan 12, you akan dapat 228. Nah, permudahkan mereka dapat 10 darab negatif 26 campur 228 ialah 202. Darab dengan 10, 20, 20. Ini adalah jawapan bagi hasil tambah 20 sebutan yang pertama. Alright, kita hanya boleh dapat jawapan ini setelah kita perolehi nilai A dan nilai D. Nah, soalan seterusnya dia kata, tunjukkan sama ada nilai 425 ini merupakan satu sebutan dalam janjang ini atau tidak. So, cikgu padam bahagian ini. Okay, now. Cara untuk menentukan sama ada 425 ini merupakan salah satu sebutan dalam janjang ini atau tidak ialah dengan menggunakan formula sebutan cari nilai N. Kalau nilai N anda merupakan suatu integer, maka dia adalah salah satu sebutan. Kalau tidak, jawapannya bukan sebutan. So, daripada formula Tn sama dengan A campur N tolak 1 darab D. Now, saya nak tahu sama ada 425 merupakan satu integer atau tidak. Ganti sini 425. A kita dapat tadi sebagai negatif 13 campur N tolak 1 darabkan dengan 12. Okey, now kita buka kurungan bahagian ini. Darab ke dalam, darab ke dalam. 425 sama dengan negatif 13 campur 12N tolak lagi dengan 12. So, 425 sama dengan negatif 25 campur 12N. Pindah negatif 25 ke sebelah kanan, kita akan dapat 425 campur dengan 25 sama dengan 12N. Atau dengan kata lain, 12N sama dengan 450. Cari nilai N. 450 bahagikan dengan 12. Bila kita bahagikan, kita akan dapat jawapan sebagai 37.5. 37.5. Oleh kerana nilai N ini bukan merupakan nilai integer, maka 425 bukannya salah satu sebutan dalam janjang ini. Maka you tulis sekarang, oleh kerana N bukan satu integer, maka sebutan 425 bukan satu sebutan dalam janjang ini. Bukan satu sebutan dalam janjang ini. Alright, so ini cara untuk memberikan jawapan yang lengkap bagi soalan janjang ini. Seterusnya kita lihat satu lagi soalan yang mana lazim juga dikeluarkan dalam SPM, iaitu sukatan membulat. Kalau ikutkan sukatan membulat, ada 3 formula sahaja, tak banyak. Yang penting ialah pelajar kena fahamkan langkah untuk menyelesaikan soalan ini. Lihat soalan ini. Dia berikan saya satu sektor bulatan O, P dan Q
dan sudut di antara mereka dikatakan sebagai theta radian. Raja menunjukkan seutas dawai berbentuk OPQ, berpusatkan O. Panjang dawai itu ialah 100 cm. Diberi panjang lengkuk PQ. Okey, masukkan maklumat 20 cm. Carikan sudut theta dalam radian. So, mengikut bab ini, formulanya ada dua yang penting. S sama dengan R theta, iaitu S adalah panjang lengkuk, R ialah jejari mereka. Atau dalam bahasa Melayu, S sama dengan J theta pun boleh kita sebut juga. So, saya kena tahu apakah jejari tersebut. Oleh kerana dia kata ini seutas dawai, katakan jejari sektor ialah R cm. Maka ini akan jadi R, ini pun akan jadi R. So, R campur 20, jawapan mesti 100. 2R sama dengan 100 tolak 20. Itu 80 kan? So, 2R sama dengan 80. R sama dengan 40 cm. Jejari bagi sektor ini ialah 40 cm. Setelah kita dapatkan jejari, baru tuliskan S sama dengan J theta. Apa tu S? Panjang lengkuk. Apa tu J? Jejari sektor tersebut. Sudut adalah dalam bacaan radian. So, S adalah 20 sama dengan 40 theta. Maka theta akan jadi 20 bahagi 40. Jawapan 0.5 RAD. Apa maksud RAD? Radian. Next, kita perlu cari luas sektor OPQ. Apakah formula luas? Cuba fikirkan balik. So, luas ialah setengah J kuasa 2 theta. Ini adalah formula bagi mencari luas sektor. So, dapatkan nilai J, dah dapat daripada awal. Theta, kita sudah dapat terlebih dahulu juga, iaitu 0.5 radian. Gunakan kedua-dua. Jejari 40, theta 0.5, gantikan dalam formula dan dapatkan jawapan dia. Iaitu setengah darab 40 kuasa 2 darab 0.5. Iaitu setengah darab 1600 darab another 0.5. Bila kita gunakan kalkulator dan selesaikan ini, dapat jawapan sebagai 400. Jangan biarkan jawapan sebagai 400. Gunakan unit yang betul. So, ini adalah melibatkan sentimeter. Maka tuliskan 400 cm persegi. Jangan padu. So, sentimeter persegi. Baru dapat markah yang lengkap. 400 cm persegi. Ini merupakan bab sukatan membulat. So, bersedia untuk bab ini kerana setiap tahun ada soalan daripada bab ini. Kalau pelajar dapat menguasainya, very good. Okey, kita akan lihat lagi soalan-soalan selanjutnya.